Tuhan ampuni kami dengan segala kesalahan yang sudah kami lakukan. Kami tahu ya Tuhan, kami lemah. Kami tahu ya Tuhan, kami membutuhkan pertolongan daripada Engkau. Dan kami bersyukur jika hari ini Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah Maha Pengasih, Engkau Allah yang sudah mengampuni segala kesalahan kami. Pimpin kami Tuhan dalam kehidupan kami, selanjutnya hari lepas hari. Kami boleh terus bersandar kepada Engkau. Dan setiap hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, betapa besar kasih Tuhan kepada setiap kita. Dan sepatutnya lah kita mau mengucap syukur untuk kebaikan dan juga kasih yang sudah Tuhan berikan. Kita naikkan pujian, kugiranglah Yesus cintaku. Kugirang Bapakku dalam surga, mengatakan bahwa Ia cintaku. Firman-Nya heran dan amat indah, besar anugerah-Nya Ia cintaku. Kugiranglah Yesus cintaku, Ia cintaku, Ia cintaku. Kugiranglah Yesus cintaku, sungguh Ia cintaku. Acapku jauh dan lupakannya, tetap tak pernah Ia membuangku. Dan ku mau kembali kepadanya, bila ku teringat Ia cintaku. Kugiranglah Yesus cintaku, Ia cintaku, Ia cintaku. Kugiranglah Yesus cintaku, sungguh Ia cintaku. Ku akan puji di hadapannya, ku akan puji di hadapannya, bila ku jumpa ya kan Tuhanku. Inilah pujian yang ku suka, alangkah herannya Ia cintaku. Kugiranglah Yesus cintaku, Ia cintaku, Ia cintaku. Kugiranglah Yesus cintaku, sungguh Ia cintaku. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah peringatan Hari Ayah. Dan dari tim sekolah minggu dan juga dari gereja akan ada sebuah peringatan kecil untuk para ayah ataupun para suami yang ada di tempat ini hari ini. Dipersilahkan. Jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam ibadah setiap minggu ketiga di bulan Juni kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas seorang papa yang Tuhan berikan. 主爱弟兄姐妹们，我们真的很感激，因为每一年呢，在这6月份的第3个礼拜，我们都会庆祝父亲节。 Baik untuk papa yang masih ada bersama dengan kita, 无论是还在世上的父亲， maupun juga papa yang telah Tuhan panggil pulang ke surga. 还是我们已经回到天家的父亲。 Nah, di dalam rangkaian peringatan Father's Day hari ini, 在我们今天庆祝父亲节当中， akan diawali dengan persembahan pujian dari paduan suara Tunas Muda. 首先呢，杜纳斯穆的唱诗班会为我们带来一首歌。 Yesus
dari anak-anak Tunas Muda akan memberikan souvenir untuk ayah mereka. Ya. 杜纳斯穆达唱诗班会分一份小礼物给父亲们。 Jadi ini untuk papa mereka ya, nanti yang lainnya akan ada juga souvenir yang diberikan. 这是给他们自己的爸爸，其他的爸爸等一下还有。 Ya, kita berikan tepuk tangan untuk 我们 anak-anak 再 Tunas 给 Muda 唱诗班一个掌声， untuk pujian yang sangat indah ya. 一个很美好的诗歌。 Saat ini kita akan melihat sebuah tayangan video 接下来呢，我们要一起来分享一个短影片， video dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda dan dewasa 这是从我们主日学，然后青年班、少年班，还有成年人， sebuah video sebagai bentuk apresiasi bagi para papa. 为了要表达对爸爸感激的心。 Ya, persilakan. 呀，有请。 Bijaksana, serba bisa. Keren. Suportif. Papa cukup bagus, Papa hebat. Papi saya itu orangnya tegas, dan sangat disiplin. Yang aku banggakan dari Papa itu selalu bisa kasih solusi, selalu jadi penengah yang baik gitu, dan selalu kalem lah, kalem. Papa pernah ngajarin aku naik sepeda waktu masih kecil. Memang sudah 2 tahun ini saya merayakan Father's Day tanpa papi, karena papi sudah berpulang ke surga 2 tahun yang lalu. Namun yang terus saya ingat, yaitu papi itu sangat sayang kepada kami semua anak-anaknya dan cucu-cucunya. Papi itu selalu ingat ulang tahun kami, kasih ucapan duluan kepada kami, dan papi itu benar-benar menjadi pribadi yang memberi pengaruh besar dalam hidup saya. Semoga Papa selalu sehat, selalu bisa temenin aku sampai nanti-nanti. Semoga Papa sehat-sehat terus dan happy-happy terus. Doanya supaya bisa sehat-sehat terus, harapannya panjang umur. Semoga restoran Papa ramai. Semoga Papa kaya raya. Happy Father's Day, Papi. Happy Father's Day, Papa. Happy Father's Day, Papa. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Pa. Semoga Papa sehat selalu. Ya, buat semua papa di GPM BRI, Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memakai setiap papa menjadi ayah yang berkenan di hati Tuhan. Kok serak sih? Ini boleh di-pause dulu. Ini udah. Apa tadi kan? Ayo, langsung jawab. Happy birthday. Kata-kata buat Papa. Ya, kita bersyukur anak-anak kita bertumbuh dengan baik, mengasihi Tuhan ya.
我们很感谢，因为我们每一个孩子呢，都很好的成长，认识主。 Nah, di momen ini saya mengundang para ayah dan para suami untuk boleh berdiri. 呀，在这时候呢，我们要邀请每一位父亲们能够站起 Akan 来。 dibagikan souvenir. 小朋友们会分一份小礼物给大家。 Ya, souvenir ini persembahan dari Komisi Anak, Komisi Remaja dan Komisi Pemuda ya. 呀，这是我们少年班、青年班还有主日学们他们奉献的。 Ya, dipersilakan anak-anak boleh membagikan. 小朋友们可以 Ya, 开始。 kiranya tanda kasih ini boleh diterima ya sebagai bentuk penghargaan kami atas jerih payah setiap ayah. 这份小礼物呢，希望能够表达出我们大家对爸爸的感心。 Yang sudah jadi suami tadi aku lupa translate tapi harusnya beda. Oh ya. Ya, apakah semua sudah mendapatkan? 大家都已经得到了吗？这份小礼物 Sudah ya, di atas juga sudah ya. 上面也是已经收到了。 Ya, saya kembali mengundang para ayah dan para suami berdiri. Saya akan berdoa untuk para ayah dan para suami. 呀，大家可以重新再站起来， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang spesial ini. 主啊，我们感谢今天这一天，这一个美好的那一 Kami 天。 sungguh bersyukur sebagai anak memiliki ayah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. 我们很感激你给了我们一位父亲， Baik untuk ayah yang masih bersama dengan kami, 无论是跟我们在一起的父亲， maupun juga para ayah yang sudah kembali ke surga. 还是已经回到天家的父亲。 Kami bersyukur melalui mereka kasih Tuhan boleh kami alami dan rasakan. 我们很感激，通过他们，我们能够感受到主的爱。 Saat ini kami berdoa untuk para ayah, para suami di tempat ini. 现在我们要为每位丈夫与父亲祷告， Kiranya Tuhan menopang setiap ayah untuk boleh menjalankan peran dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 愿上帝能够帮助每一位父亲，能够做好一位很好的父亲给他们的孩子。 Di tengah pergumulan dan tantangan hidup, kami terus bersandar kepada kasih karunia Tuhan. 在人生中的挑战，能够继续的信靠上帝。 Tuhan memberkati para ayah dengan kesehatan, dengan hikmat, dan dengan pertolongan Tuhan menjalani hidup ini. 求主赐给父亲们身体健康，以智慧，好让他们能够好好的过着每一天。 Mungkin ada tantangan di dalam usaha, di dalam pekerjaan, mohon Tuhan menyertai setiap kami. 或许在工作上面有很多的挑战， Setiap jerih lelah, kiranya Tuhan kuatkan setiap ayah di tempat ini. 在他们辛苦的当中，求主帮助他们。 Dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. 接下来我们要聆听你的话语， Kiranya sekali lagi firman-Mu berbicara mengarahkan bagaimana kami menjadi ayah yang mewariskan iman kepada keluarga kami. 愿你的话语能够使我们能力能够教导我们的孩子如何活在你的面前。 Terima kasih Tuhan.
感谢上帝， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk. Firman Baca, Tuhan Cing, akan Sosial. disampaikan oleh Pendeta Hengki Setiawan. Pendeta Hengki Setiawan 会为我们带来主的话语。 Selamat siang, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们，大家早上好！ Izinkan saya menyampaikan salam dari para pemimpin di gereja kami kepada gereja di tempat ini. 允许我代表我们教会的长者们向你们大家问安。 Gereja Anda sudah didoakan oleh para pemimpin di gereja kami dan kami percaya doa kami dijawab sama Tuhan. 你们的教会，我们的长者们都为你们祷告了，我们相信上帝也听了我们的祷告。 Suatu hari saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema warisan iman seorang ayah. 今天我们讲到的主题就是一位父亲的信心遗产。 Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk kita belajar tentang bagaimana Tuhan memukul bangsa Israel. 我要你们大家思想上帝怎么样管教以色列民。 Suatu Tuhan memukul 3 kali sangat besar buat bangsa Israel. 那么那个时候，上帝击打了这个以色列民3次。 Suatu kalau kita membaca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2, 如果你们读士师记第2章， di situ kita menemukan bahwa bangsa Israel mengalami kemunduran secara rohani dan kemudian Tuhan memukul mereka. 我们发现那个时候的以色列民的灵性非常的差，所以呢，上帝就管教他 Apa 们。 yang membuat generasi itu mengalami penuhan secara rohani memang itu terkait dengan peran seorang ayah. 为什么他们的灵命会这样的退下呢？就是因为失去了一个父亲的责任。 Kalau kita membaca dalam Ratapan pasal 5, suatu kitab Ratapan itu ada merupakan kitab tangisan dari Nabi Yeremia. 若我们读耶利米哀书，这个本书就是非常悲伤的一本书。 Sebentar lagi bangsa Israel akan dihancurkan oleh bangsa Media Persia. 因为那个时候以色列民不久就会米甸这个国打碎。 Dan di dalam kitab Ratapan pasal 5 ini suatu terkait lagi kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel dihancurkan itu terkait dengan ayah. 再一次，若你读这个耶利米哀书，为什么上帝要管教这个以色列民呢？是跟父亲有关的。 Dan kalau kita membaca di dalam kitab Maleaki, suatu ini pukulan yang ketiga. 那么，若你读马拉基书，这个第3次上帝打击他们， Tuhan memukul lagi bangsa Israel dengan mengirimkan bangsa Romawi untuk menghajar habis orang Israel. 上帝再一次管教这个以色列民，他就差派了罗马帝国管辖 Dan 他 sekali 们。 lagi, saudaraku, kenapa Tuhan pukul bangsa Israel? Sekali lagi, ini terkait dengan ayah. 再一次，我告诉你们，为什么上帝要管教以色列民？这个跟父亲有关。 Sekarang saya akan mengajak saudara untuk kita coba fokus pada Ratapan pasal 5 ayat yang ke-7. 请大家注意耶利米哀歌5章第7节。 Saya akan mengajak saudara untuk kita membaca firman ini baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Mandarin. 我们好好读这一个经文。 Bapa-bapa kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. 他们列祖犯罪，而今不在了，我们担当他们的罪孽。 Saudara, kalau kita membaca dalam ayat ini, saudaraku, dosa Bapa itu serius banget, saudara. 所以我们读这个经文，这个先生们的罪啊，非常的严重。 Dosa yang dilakukan oleh seorang ayah itu bukan saja merusak dirinya, 一个父亲的罪，不单单破坏了自己， tapi juga akan merusak dan menghancurkan seluruh keturunannya. 他也会破坏他的下一代。 Saudaraku, kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang ketiga, saudara, 若我们读创世纪第3章， Adam jatuh dalam dosa, 亚当犯罪了， Hawa juga jatuh dalam dosa. 夏娃也犯罪了。 Tetapi Paulus menyebut suatu bukan dosa Hawa, tapi dosa Adam. 但是保罗却说，不是夏娃的罪，乃是亚当的 Jadi 罪。 suatu kerusakan keturunan itu dituruni oleh ayah. 所以这个传下来的罪是由父亲传下来的。 Sekarang pertanyaannya begini, saudaraku, apa sih yang menjadi dosa dari bapak di tempat ini, saudara? 所以现在问题是在这个地方，这个父亲的罪是什么呢？ Suatu kata bapak di dalam Ratapan pasal 5 itu di dalam bahasa Ibraninya dipakai kata avotenu. 这里的第5章第7节说的列祖就是先生们， Suatu avotenu itu dari kata ep
itu artinya banyak, ada berapa saudaraku? 这个 app 呢有很多意思。 Yang pertama itu artinya adalah tua-tua Israel. 第一就是以色列的长老们， Yang kedua saudaraku itu bisa bicara tentang pemimpin politik kayak raja dan seterusnya. 第二次也可以说政治的领袖，好像君王， Yang ketiga itu juga bisa berarti sebagai penemu. 就是一个发明，也可以说是发明家。 Dia yang menciptakan sesuatu dan kemudian yang diciptakan itu dipakai terus-menerus oleh keturunannya. 他 Itu 发 bapak. 明了某件事，那么下一代能够享用，这个就是父亲。 Nah, makanya Soku kalau di Indonesia itu dikenal dengan bapak pembangunan siapa? Soku Soeharto 所以我 misalnya. 们说建设之父就是我们的苏哈多总统。 Ada yang bilang katanya kalau bapak jalan tol itu adalah Jokowi. Ah, misalnya gitu 比如 saudara. 说快速公路就是 Jokowi 的这个致富做的。 Nah, app itu juga mempunyai arti sumber. app 的意思也是说源头， Jadi segala sesuatu yang menjadi sumber itu dipakai kata app. 所以一切源头他们就使用这个 app 这个字。 Jadi kalau sumbernya rusak, sumbernya tercemar, maka yang disumberinya pun juga ikut rusak dan tercemar. 所以如果源头坏了或者被污染了，那么下面的也是变成污染。 Nah, app ini juga dapat diterjemahkan dengan ayah. 但是这个 app 也能够解释为父亲。 Jadi Saudara, kalau ratapan pasal 5 ayat yang ke-7, ini ada kesan, ini bapak pakai kak ya, itu menunjukkan pemimpin. 所以这个第7节的这里说列祖，就是说领袖们。 Tapi saya ingin konsisten Saudara, bahwa bapak di sini itu bukan pemimpin, tetapi ayah. Ayah juga pemimpin 但 Saudara. 是我在这里要讲的不是领袖，乃是一位父亲，也是一个领袖。 Kembali lagi Saudara pada sebuah pertanyaan yang paling serius. Apa dosa ayah yang dicatat dalam ratapan pasal 5 ayat 7 ini? 那么耶利米哀歌这一本书讲到这个父亲犯了什么罪呢？ Apakah dosa seorang ayah itu berdusta? 是不是因为他说谎， Apakah dosa seorang ayah itu adalah menyembah berhala? 或者他是拜偶像， Apakah dosa seorang ayah itu adalah mencuri? 或者是他偷窃？ Saudara, kalau Anda membaca di dalam seluruh kitab ratapan tidak ada sama sekali catatan akan hal itu. 因为照你读耶利米哀歌没有记载这一切的错误， Kalau demikian, saudara, dosa apa ini? 到底犯了什么罪呢？ Nah, jawabannya di sini, saudara. 答案就在这里了。 Ratapan 5 ayat yang ketiga. 5章第3节， Mari kita baca sama-sama ratapan 5 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapak dan ibu kami seperti janda. Coba bahasa Mandarin dengar baik-baik. 我们是无父的孤儿，我们的母亲好像寡妇。 Saya pengen tanya sama saudara, apa arti janda? 寡妇是什么意思呢？ Janda itu artinya dia sudah nggak punya suami. 就是没有了丈夫， Apakah suami meninggal atau memang karena diceraikan oleh suaminya? 她可以妻室或者离婚了。 Yang kedua, saudara, saya pengen tanya sama saudara, apa arti dari yatim? 那么这个孤儿是什么意思呢？ Oh, semua kita pasti tahu yang nama yatim itu adalah seorang anak yang tidak lagi punya ayah. 就是一个没有父亲了的孩子。 Nah, ada sebuah pertanyaan yang sangat serius. Saya pengen tanya mas saudara, ketika Anda membaca ayat ini, sebenarnya sang ayah atau suami masih ada nggak? 当你读这一个经文，我要问你们，到底这个父亲或者丈夫还生存吗？ Masih ada nggak saudara? Hah? Masih ada nggak? Masih. 还生， Karena 还有 ada kata seperti. 因为这里有讲到好像， Itulah dosa khas seorang ayah atau seorang pria. 这就是一个男人或者一个丈夫父亲的罪。 Dengar dengan saya baik-baik, saudaraku. Dosa seorang ayah atau pria adalah bukan apa yang dilakukan, tetapi apa yang tidak dilakukan. 请弟兄们做丈夫做先生的注意，你们的罪啊，不是你们做了什么，乃是你们没有做的。 Ini adalah dosanya si Adam. 这个就是亚当的罪。 Kalau saya ingin tanya mas saudara, siapa yang pertama kali jatuh dalam dosa? 谁是第一个人犯罪呢？ Laki-laki akan bilang Hawa. 男子们一定说：“哦，是夏娃。” Istrinya disalahin. 他们就责怪他的妻 Oh, tunggu 子。 dulu saudaraku, saya bukan pembela Hawa ya, tapi saya pembela kebenaran. 我不是辩护女人啊，我是辩护真理的人。 Yang berbuat dosa pertama kali itu bukan Hawa. 其实第一个犯罪的人不是夏
啊。 Oh iya, memang dia yang mengambil buah. 是他采了那个果子。 Oh iya, memang dia yang makan. 是他先吃了一口。 Oh iya, memang dia mendengarkan bujukan iblis. 是他听了魔鬼的话。 Tetapi suatu dosa seorang Adam adalah tidak memperingatkan istrinya. 但是亚当的罪是什么呢？没有警告他的妻子。 Sayang suatu Adam ini bukan orang Tionghoa. 可惜啊，这个亚当不是华人， Ini kalau orang Tionghoa ulernya diketok mati dibikin angsio uler, saudara. 不然他就会打死这个蛇，煮了这红烧蛇肉。 Oh, tadi tuh ada anak-anak katanya pengen papanya restoran ini berhasil kata tadi. 刚才孩子说希望我的爸爸的餐厅兴旺， Ayo siapa di sini tadi yang anaknya papanya buka restoran angkat tangan? 谁开餐厅的啊？ Di mana? Di Oh atas di tuh. atas. Ngumpet ya. Ngumpet ya. Oke, jadi itu adalah dosa Adam. 这就是亚当的罪， Dia tidak tegur ular, 他没有责怪这个蛇， dia tidak dia tidak tegur istrinya, 他也没有指责他的妻子， malah dia ikut-ikutan istrinya. 反而他跟随他的妻子。 Halo? Nah, nggak bisa diterjemahin kan? Hello， Iya, saya pengen tanya, itu kan dosa pria? 这个是男人的罪吗？ Pria-pria jangan jawab, tanya istri. 我问老婆， Iya saudara, ya lampu rusak, ayo jawabannya apa? Papa, tolong betulin lampu. 电灯坏了，你就说爸爸，请你修理好。 Jawaban pria apa? Jawaban ayah 那 apa? 么爸爸怎么回答？ Besok. 明天吧。 Udah besok nih ya. Papa nih udah besok, betulin lampu. 明天了，他又说请你修理这个灯。 Jawabannya apa? 回答什么呢？ Ntar. 等一下吧。 Nanti lama-lama istri yang ngambil alih. 最后呢，还是太太跟你修好。 Istri itu gemulai loh saudara. 哇，这个太太很apa itu namanya gemulai，斯文。 Enggak berotot maksudnya. 哦，没有这个Iya, 肋骨。 udah menikah 10 tahun tuh istri-istri pada berotot 哇 saudara.，嫁给你10年，我们的身体都健壮了。 Kenapa geser bangku istri yang geser? 拉那个椅子也 Iya, 是 angkat 太太 lemari istri 对， yang angkat lemari. 挤那个竹子也是妻 Nanti 子。 kalau istrimu berotot dipukul tahu rasa lo saudara. 以后如果你的太太健康了，打你就半死 Jadi kalau 哦。 istrimu tuh berotot karena kamu nggak kerjain sesuatu. 若是你的妻子有哇身体强壮，因为你什么都不 Aku 做。 pengen tanya lagi nih. 我要问你， Anakmu kalau nanya sama Anda, 若孩子问你， Papa, aku pengen sekolah di mana? 爸爸，我应该在哪里读书？ Jawabannya apa? 你们怎么回答呢？ Bagus. Ngaku aja nggak apa-apa. Iya, tanya mama. 哎，你问你妈妈。 Papa, aku pengen ikut camp nih, boleh nggak? 哎呀，爸爸，我要去参加录影，可以 Ayo 吗？ jawabannya apa? 怎么回答？ Tanya mama. 哎呀，问你妈妈。 Ya loh. Papa, aku pakai baju ini atau pakai yang baju itu? 爸爸，我应该穿这件衣服或者那件衣服呢？ Jawabannya apa? 你怎么回答？ Ya sudahlah, ini dosa kita semua. 哎呀，这就是你们男人的罪， Udah terbukti kan saudara? 已经证明出来了。 Itulah dosa pria. 这就是男人的罪， Dia nggak melakukan apa-apa 他 saudaraku. 什么都不要做。 Makanya kalau hari ini banyak istri yang akhirnya mengambil alih kepemimpinan, jangan kaget. 所以呢，若是做妻子的就能够代替你做主的话，你就不要吃惊， Kenapa? Karena pria nggak mau mengambil kepemimpinan, 因为这个男人不愿意拿这个领袖的位置， nggak mau mengambil keputusan. 不愿意做决定。 Hari-hari ini malah jadi terbalik, soku. Istri jadi pemimpin, 现在 kepala. Istri jadi suami jadi penolong. 现在情况大调反了，妻子做的头，那么丈夫做帮手， Kalau udah kebalik mah repot, saudara. 糟糕啊！ Iya repot, saudara. Ya. Nah, sekarang kita kembali, soku. Dosa pria itu apa? Dosa seorang ayah itu apa, saudaraku? 到底一个夫妻的罪是什么呢？ Dia tidak melakukan apa-apa 他什么都不做， untuk istrinya maupun anaknya. 为了太太或者他孩子， Tubuhnya ada di rumah. 他的身体在家， Ngoroknya juga kedengeran sama istri sama anak. 他睡觉的声音大家都听得到， Kedengeran, saudara. 大家都听到。 Kalau makan, aku kelihatan banget itu ada papanya. 吃饭的时候更清楚了，爸爸在那边吃， Tapi kalau disuruh pimpin doa, 但是叫他带领祷告， siapa yang mimpin doa? 谁带领呢？
Ayo. Satu kali saya pergi ke sebuah rumah karena diundang untuk syukuran tentang perusahaan yang dibuka. 那么有一天，有人邀请我在他的公司开一个感恩会， Nah, saya diajak ke rumahnya, aku makan-makan. 那么到他的家吃饭。 Nah, aku sebelum makan, saya ngomong sama keluarga ini, saya langsung tunjuk ke ayahnya. Kamu pimpin doa makan. 吃饭之前，我就直接指着那个先生，我说：“你带领祷告。 Saya tutup mata, saudara. ”我就闭上眼睛哦， Senyap, saudara. 哇，很安静啊！ Tiba-tiba aku meja bergoyang. 突然间，这个桌子移动了， Saya berasa aku di bawah itu ada tendangan kaki, saudara. 我发现有人踢有某人的脚， Rupanya ditendang istrinya. 他踢了老婆的脚。 Doa. 哎，祷告啊！ Saya ngintip, aku, kamu yang doa. 我就祷告，我说你祷告。 Tiba-tiba aku ada suara berbunyi seperti ini. 后来有这样的声音出来， Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan ini. Dalam nama Yesus, amin. Anaknya yang mimpin doa. 原来他的孩子带领祷告， Anaknya kesel, aku masa doa makanannya kagak bisa. 所以孩子很气啊，爸爸连吃饭祷告都不会。 Ayo laki-laki para ayah bilang, ini gue banget. 哇， Nggak 你们说 apa-apa. 做爸爸的，这就是我， Ya, ini gue banget kan? 是吗？ Iya toh. Nih di gereja nih, aku pengen tanya. 啊，现在我要问你们， Di sini sekolah minggu banyak wanita atau banyak pria? 主的学更多女的还是男的啊？ Itu pria nggak mau ngambil alih. 因为天生人不愿意做。 Iya. Di sini ada komisi kaum bapak nggak? Ada, Ada, puji Tuhan. Tapi kan sebulan sekali ya. sebelah sekali. Iya, kalau wanita kan tiap minggu. Tiap minggu. Nah itu dia beda. Gue juga udah tahu, saudara. Gue udah tahu lah, saudara. Udah ada PR loh, PR. Iya, saudara. Ya. Aku pengen tanya mas saudara nih. 现在我要问你们， Jawab dengan jujur. 诚实的回答， Hari ibu ada berapa kali? 母亲节有几次？哎呦， Ayo ada berapa? 3. 3次， Iya, yang pertama hari ibu nasional. 就是国际的，这个本国的， Yang kedua hari ibu internasional. 就是第二是国际， Yang ketiga hari ibu Taiwan. 台湾的母亲节也有。 Saya itu ngingetin 3 hari itu, 3 tanggal itu aku mati-matian karena supaya saya menyenangkan hati mama saya. 我时时都记着这个3个节的时候，我的妈妈高兴。 Tapi hari papa cuma 1. 但是父亲节只有一个， Kenapa 1? 为什么只有一个 Ayo 呢？ para pria jawab, 哎 kenapa 呦 1? 为什么？做弟兄的回答， Iya, karena kamu sedikit ambil bagian. 因为你拿的部分很少。 Itu istri aku, aduh dimulai dari perut 9 bulan, aku makanya saya pikir 3 kali oke lah. 所以呢，母亲有3个节日是可以啦， Mau 5 kali juga nggak apa-apa, 5 saudara. 次也无所谓。 Iya, nah saya pengen tanya nih, para ayah mau nggak dirayakan 4 kali? 你们做父亲的要我们庆祝你4次父亲节吗？ 4 kali ambil tindakan. 你就要4次行动， Jangan diam-diam baca koran. 不要坐在那里看报纸而 Apalagi 已， nonton YouTube. 或者 Saudara. 看 YouTube。 Malaikat juga 4 ngelihatnya, saudara. 天使看了都讨厌。 Nah, ayah itu harus berperan secara rohani. 那么做父亲应该在属灵方面有 Bukan 功 sekedar 能， hadir secara fisik. 不是他的身体的存在。 Aku sering kali para ayah berpikir, saudaraku, adalah warisan itu bicara apa? Bicara uang, bicara perusahaan, bicara kepandaian. 所以呢，每一个父亲的思想，他应该留下的遗产就是金钱、产业或者其他的。 Saya punya teman suku di gereja, papanya dokter loh. 我有一个朋友，他的教会，他的爸爸是医生， Mamanya dokter. 妈妈也医生， 4-4-nya dokter anaknya. 他的4个孩子也是医生。 Saya punya teman suku bapaknya pengusaha. 我有一个朋友，他的爸爸是商人， Waduh, anaknya sekolah arsitek. 他的孩子读工程、 Sipil, saudaraku. 土木工程， Ujung-ujungnya jadi pengusaha juga. 最后呢还是做生意。 Iya, ada bapaknya pedagang, saudaraku. 有些做生意的， Anaknya belajar bahasa Inggris. 他的孩子学了英文， Udah selesai, saudaraku. 毕业以后 Jadi pedagang. 也是做生意， Itu warisan, saudara. 这就是遗产， Itu sesuatu yang kelihatannya susah untuk dihindari oleh anak. 就是孩子们很难避免的。 Kalau dalam bahasa psikologi itu namanya pola. 如果心理学家说波浪， Pola itu, saudaraku, itu menjadi sesuatu yang
pola sesuatu yang terbiasa dilakukan, kemudian menjadi budaya, dan kalau itu sudah menjadi budaya, itu akan pasti mencetak anakmu ke depan jadi apa? 就是一个习惯变成了文化以后呢，就时时印在你孩子的心里。 Jadi saudara, kalau kita membaca dalam ayat ini, saudaraku, dosa seorang ayah itu adalah dia tidak melakukan apa-apa. 所以呢，第一个父亲的罪呢，就是他什么都不做。 Seorang ayah itu saudaraku harus memberikan warisan iman, itu yang lebih penting, dan lebih penting. 所以呢，一个父亲必须留下信心的遗产给孩子，这个是非常的重 Saya 要。 pengen tanya sama saudara, siapa di antara saudara di sini yang sudah menjadi ayah atau menjadi kungkung? Coba angkat tangan, saudara. 这里有做父亲、做公公的，请你 Ayo 们 angkat 举 tangan, aku udah 手。 jadi ayah. Sudah? Oke. Saya minta demi nama Yesus, 我奉主耶稣的名， berikan warisan rohani. 请你们留下信心的产业遗产， Jangan berdiam diri. 不要静坐不做。 Lakukan segala sesuatu yang terkait dengan rohani anak-anakmu. 你要必须做一切对你孩子属灵上的问题。 Apa arti warisan keuangan kalau rohani anak-anakmu hancur? 那个财宝有什么用呢？若是你孩子的属灵生命是完了， Apa arti warisan sebuah perusahaan kalau anak-anakmu rusak? 若是你留下给他们产业有什么用呢？若是他已经是变坏了， Warisan rohani itu penting sekali, saudara. 所以这个信心的遗产非常重要。 Soko ada seorang yang bernama Josh McDowell, dia bilang begini, saudara. 有一个人叫做 Josh McDowell， 他说这样的话： Warisan terbesar ayah bukanlah kekayaan, tetapi iman dan teladan hidup yang ia tinggalkan buat anak-anaknya. 父亲留下给孩子最大的产业呢，不是财富，乃是信心和生活的榜样。 Saya memberikan saran kepada saudara, beli bukunya Josh McDowell yang berjudul The Father Connection. Itu buku sangat penting untuk ayah. 我推荐你们可以买这个人的一本书。 Karena dalam buku itu para ayah diajarkan bagaimana mewarisi hal rohani buat anak-anaknya. 这本书就告诉父亲们，教导他们怎么样把这个信心的遗产留给孩子们。 Problem terbesar dari para ayah adalah nggak ada yang namanya sekolah ayah, kagak ada, saudara. 父亲最大的问题，没有这个做父亲的学校。 Gereja bertanggung jawab untuk memuridkan para ayah. 所以呢，教会有这个责任培训做父亲的， Ini sangat strategis sekali. Ini sangat strategis sekali. 非常重要。 Karena kerusakan sebuah keluarga, kerusakan sebuah gereja, kerusakan sebuah bangsa dimulai dari seorang yang bernama ayah. 因为一个家庭、一个教会、一个国家的分裂破坏，就是由一位父亲来开始。 Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam warisan iman. Apa itu warisan yang kita mesti berikan kepada anak-anak kita? 到底这个信心的遗产是什么呢？ Yang pertama adalah warisan Injil Kristus. 就是基督福音的遗产， Saya ulangi lagi, suatu warisan Injil Kristus. 就是基督的福音的遗产， Bukan warisan moral. 不是道德。 Waduh, seringkali ayah ngomong begini, nak, kamu jangan suka bohong ya, papa nih jujur, kamu jangan bohong. 很多父亲对孩子说：“孩子啊，你不要说谎啊，你要像爸爸很诚实。” Nak, papa ini nak, sudah 70 tahun nak berdagang, tapi papa tetap jaga nama baik. 你要看啊，爸爸已经做了70年的生意，我还是要把我的名望保持得很好。 Ingat ya kata kitab suci, nama baik itu lebih berharga dari emas atau perak. 你要记得，这个圣经说的，好的名声比珠宝更宝贵。 Itu namanya warisan Injil. Warisan moral. 这个就是道德遗产， Salah nggak? 错吗？ Nggak salah. 也不错， Tapi juga nggak benar. 也是不对。 Yang paling penting saudara adalah warisan Injil. 最重要的就是福音， Dia berubah karena Injil. 因为它能够因福音而改变， Dia jujur karena Injil. 它能够诚实，也因为福音， Dia takut akan Tuhan karena Injil. 它因为福音而敬畏上帝， Dia ke gereja karena Injil. 他也来到教会，也因为福音。 Ngomong-ngomong, saudara, gereja Anda bunyinya apa? Gapemri. 我们的教会是什么呢？ Gereja Pemberita Injil. 献道堂。 Sien Tao Tang. Saya pengen tanya sama saudara. Anda beritakan Injil nggak ke keluarga? 我要问你们，你们在家里有传福音吗？ Dengar ke saya baik-baik. Saya agak sedikit keras nih ngomong nih, saudara. Saya minta maaf. 我今天比较严格的说，
Karena kalau Anda terlalu jauh beritakan Injil ke Kalimantan, ke Papua, bahkan ke Afrika, saudaraku, tapi Anda nggak pernah beritakan Injil ke keluargamu, so what gitu loh, untuk apa? 若你是指去加利曼丹、去巴布亚、去别的地方传福音，但是在家里没有传，有什么意思呢？ Beritakan Injil kepada anak-anakmu. 你要把这个福音传给孩子们。 Para ayah, saya mau kasih tahu nih. 我要告诉你们，做父亲的， Para ayah itu kayaknya bangga banget ya kalau anak-anak kita tuh ya punya pengetahuan kitab suci. Wih, dalam sekali, saudara. 哇！你们若是孩子懂得圣经很多，你们觉得很自豪。 Ketika ayah nanya, nah siapa pengarang kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan? 若你们问，哎，孩子们，谁做这本书《创世纪》啦、《申命记》啊、《民数记》等等？ Hafal juga lu empat ya. Ya dong. Saya pikir nggak hafal juga dia ya. Ini penerjemah yang baik nih saudara. Amin, amin. Amin ya. Wah Musa. 哦，摩西写的。 Wah Papa senang. 哇，爸爸很高兴。 Oke Papa pengen tanya lagi ya. 现在爸爸要问你哦， Siapa penerus kepemimpinan Musa? 谁呢继续带领接待这个摩西？ Langsung anak bilang, aku tahu Papa, Yosua. 孩子说我知道耶稣呀。 Kemudian tanya lagi sama papanya. 后来爸爸又在问， Ayo Papa pengen tanya, siapa murid-murid Yesus? 耶稣的门徒是谁啊？ Wah dia sebutkan 12 nama. 哇，他就讲了12个名字。 Masih hafal nggak? Nggak hafal kan? Iya gue juga nggak hafal. 你们都不会背，我也不会， Saya juga nggak bisa hafal tuh. Tapi anak saya hafal. 但是我的孩子会， Artinya dia lebih pintar dari papanya, saudara. 就是说他比我更聪明。 Saya pendeta tapi saya nggak hafal 12 nama. 我是牧师，但是我不会背这个12个名， Saya hanya bisa menghafal 3 nama yang paling top. 我只会写这个3个出名的名： Petrus, Yohanes. 彼得、约翰、 Siapa lagi? Andreas. 安德烈。 3 itu aja, saudara. 我只记得这3个， Selebihnya nyontek. 其他的要偷看。 Bu anak saya bisa sebutin. 哎呀，我的孩子会， Ayo saya pengen tanya, bangga nggak? 你们觉得自豪吗？ Jangan bangga, saudara. 不要自豪， Ngafal nama tokoh itu nggak menyelamatkan. 因为你能够背这些人的名字，不会救你； Ngafal ayat pun juga nggak menyelamatkan. 背圣经节也不会拯救你。 Saya pengen tanya, iblis hafal ayat nggak? 我要问你，魔鬼会背圣经吗？ Tuh, yang jawab wanita dulu. Yang pria kalau udah wanita udah jawab baru hafal. Udah telat. 都是你的先回答， Iya. Hafal iblis, saudara. 魔鬼也会背。 Kalau Anda baca dalam pencobaan Yesus, 若你看耶稣被试探， minimal 3 ayat dihafal. 他至少会背3个经文。 Coba tanya kiri kanan, kamu hafal berapa ayat? 你问你们隔壁，你背了几个经文？ Tanya kiri kanan, jangan diem-diem. Ayo, tanya sama kiri kanan, kamu hafal berapa ayat? Tanya dong kita. Iya. Kamu berapa ayat? Lupa. Lupa, iya. Orang Kristen selalu paling hanya bisa menghafal 1 ayat. 基督徒至少会背1个经文， Yohanes 3:16. 就约翰福音3章16节。 Betul nggak? Iya, Betul, langsung. Iya betul tuh, betul. Yohanes 大家说 3:16. 对， Tapi saudara jangan hafal Yohanes 3:16. 你们不要只背3章16节， Anda nggak adil sama firman Tuhan. 你对这个神的话不公平， Hafal sampai ayat 18-nya. 你要背到18节， Itu satu kesatuan. 这个是合一的， Enak aja 3:16. 不要只背16节。 Nah gini saudaraku ya, jangan banggalah kalau anak kita tuh bisa hafal ayat. 所以呢，你的孩子很会背圣经，不要自豪。 Banggalah kalau anakmu mengenal siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 但是若你的孩子真正能够认识耶稣，成为他的救赎主，你才要自 Seringkali 豪。 saudara para ayah itu saudara hanya menyerahkan tugas rohani itu hanya kepada guru-guru sekolah minggu. 好 Betul 多 atau 时 betul? 候做父亲的只把这个属灵的孩子属灵的问题交给主日学老师， Makanya banyak guru sekolah minggu yang stres. 所以很多这个主日学老师很多压力。 Anak yang nakal saudara yang dimarahin guru sekolah minggu. 孩子顽皮，你骂的是老师； Anak yang nggak bisa hafal ayat saudara guru sekolah minggu yang 你 disalahin. 的孩子不会背经文，老师给你骂。 Itu adalah dosa kas pria yang kedua, lempar tanggung jawab. 这个就是第2个罪，不负责任。 Nggak percaya?
不信吗？ Baca Kejadian pasal 3. 你读两mana？ Kejadian pasal 3. 创世纪第3章。 Gue paling demen diterjemah sama dia nih. Sama-sama rame nih, orang-orang rame. Iya. Nah, saya mau kasih tahu saudaraku ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, kan Tuhan tanya. 当人犯罪，上帝问他， Tuhan tanya kepada siapa? 问谁啊？ Adam kan? 问亚当。 Pertanyaannya simpel loh. 问题的很简单， Apakah kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini? 你是否吃了这个分别善恶的果子呢？ Itu kan pertanyaan tertutup, jawabannya iya atau tidak kan? 很容易回答的是或者不是， Tapi jawabannya itu lalit. 但是你看他的回答是怎么样呢？ Ketika Tuhan tanya ke begitu, saya tahu jawaban Adam itu apa? 你知道吗？亚当怎么回答？ Wanita yang kau sediakan di sampingku. 你看这个，你给我的那个女人呐、 Ini jangan nunjuk ke saya, sono. 哦呀，看呐，看呐， Karena gua laki-laki. Iya, so aku ditunjuk ke siapa? Si Hawa. 啊，他就指着他的太太那个夏娃， Nah, karena si Adam adalah gurunya si Hawa, Hawa ngomong apa ketika ditanya? 因为亚当是夏娃的老师，所以夏娃怎么说呢？ Ini pakai bahasa saya, Sokoy. Wah, lu makan nih, Wah. 啊，亚当说：“夏娃，你吃了那个果子啊 Jawaban Hawa apa?？” 夏娃怎么回答？ Dia niru suaminya. 啊，她就照着她老公的话， Dia lempar ke ular. 她就把这个问题怪给那个蛇。 Ular Tuhan. 哦，那个蛇啊，上帝 Saya，pengen tanya, dari 3 ini mana yang rohani? 这3个哪一个最属灵？ Jawab dong. 哎呦， Mana yang rohani? 哪一个是属灵的啊？ Ular. 蛇， Karena ular nggak lempar lagi kemana? 他没有把责任推给别人。 Iya saya Tuhan, itu aja tuh. 啊，他说是我啊，上帝， Itu si ular saudara. 这个就是这个蛇。 Dengarkan pria baik-baik, 你们好好听， para ayah baik-baik. 特别做父亲的。 Kalau you suka lempar tanggung jawab, 如果你是常常把责任推给别人， maaf nih ya saya pakai kata yang sangat keras sekali. 对不起，我用很严厉的话说， Kamu lebih buruk dari ular. 你比那个蛇都不如。 Ayo deh lu. Salah undang Eki Setiawan sih. 哎 Undang 呀， saya. 请错牧师了啊！ Oke, kita kembali lagi Soku. Jadi yang kita mesti warisi itu adalah apa? Injil. 所以我们要留给孩子的就是福音。 Saya itu Saudaraku, walaupun saya pendeta Saudaraku ya, saya tuh enggak serta-merta Saudaraku ya, ya lepaskan itu kepada guru sekolah minggu gitu ya. 我身为一个神的仆人，我也是不完全把这个责任完全交给主的 Yang namanya 谢 sekolah 老师。 guru-guru sekolah minggu itu biasanya itu kan sebelum mengajar kan mesti ketemu sama saya dulu. 主的谢老师还没有教这些，要跟我见面先。 Dan saya senang kalau anak-anak saya pergi ke sekolah minggu, saudara. 我很高兴让我的孩子能够上这个主的学。 Tapi saya ingin pastikan dari mulut saya dan dari telinga saya dan bahkan mata saya bahwa anak-anak saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 但是我更重要，我要亲眼看、亲眼听、亲眼讲，孩子们，我的孩子真的已经认识、接受耶稣了。 Satu kali dia melakukan kesalahan, mereka berdua nih, Vivi dan Yosua, melakukan kesalahan yang sangat serius. 有一次呢，我这个2个孩子菲菲跟谁吧 Vivi, Yosua. 有说犯了很大的错误， Karena dia tuh kurang ajar sama mamanya. 他对妈妈没有礼貌， Saya panggil mereka berdua, saudara. 我就把他们2个叫来， Saya bilang sama mereka berdua, Yosua, Vivi, kalian sudah melakukan kesalahan yang sangat serius. 我告诉他们，你们做了很大的错， Dan papa harus bat-bat kamu. Tahu bat-bat ya, di rotan, 我 saudara. 就打你们了。 Papa harus bat-bat kamu karena kamu melakukan 2 pelanggaran serius. 我告诉你们，你们做了2个错的事， Yang pertama, karena kamu melanggar hukum yang kelima dari 10 hukum Taurat. 因为你违反了这个诫命中的第5节， Kamu masih hafal nggak hukum yang kelima? 你们会背吗？ Enggak apa-apa. 他说我不背， Saya 不会 kasih 背 tahu. Hormatilah ayah dan ibumu. 我告诉他就要孝敬父母， Bukan hormati ayah saja. 不是单单爸爸，乃是父 Tetapi 母 ada kata dan, ibu. 和母亲。 Tua-tuanya mesti dihargai. 这些老前辈你要尊敬， Karena kamu melanggar ini serius buat papa. 因为你违反了这个诫命，非常的严重。 Kalau kamu tidak bisa menghormati orang tua, bagaimana kamu bisa menghormati otoritas yang tak kelihatan yang namanya Tuhan?
若你都不能够照进你的能够看见的父亲母亲，你怎么能够孝敬那个更有权柄看不到的上帝？ Kalau kamu tidak bisa menghormati orang tua, bagaimana kamu bisa menghormati sesamamu? 若你不会孝敬父母，你怎么会尊重别人呢？ Itu kesalahan yang pertama yang paling serius. 这个是非常严重的错误。 Kesalahan saya kedua adalah 第二呢， kamu telah menyakiti wanita yang paling papa cintai. 你已经伤害了我最爱的女人。 Papa nggak rela kalau istri papa yang adalah mamamu disakiti oleh kalian. 我不甘愿，若你伤害了我最爱的人，就是你妈妈， Kamu harus terima konsekuensi sangat serius dari papa. 你要必须接受我的给你的惩罚。 Mau dibat-bat berapa kali? 你要我打你多少次？ Jawabannya berapa saudara? 他怎么回答呢？ Ada yang bisa jawab? Dia nanya, sekarang saya nanya, mau berapa kali papa babat? 你要我打你几次？ Berapa kali? 怎么？ Satu. Oh punya pengalaman nih. Iya, satu 他 papa. 说一次吧。 Enggak, serius. 我说哎，严肃一点，多少？ Berapa? Dua papa. 2次吧。 Saya kadang-kadang suka kalau mendidik anak dengan tegas, saya biasanya tawar-menawar, saudara. 我说严厉的管教孩子，我跟他讨价还价， Ini bukan ilmu dagang, saudara ya. 不是做生意啊， Tapi supaya saya bisa belajar mengontrol emosi saya. 是我能够控制我的情绪。 Dengan saya tawar-menawar itu suatu logik saya itu bekerja. 当我跟他讨价还价，我的理智就会做工。 Saya tanya lagi lebih keras, mau berapa kali? 我更大声说，要打几次？ Dua papa. 2次。 Ya, papa tambahin satu, 3. 我爱爸爸加你1次，3次， Kamu balik. 还要转身， Nah, saya mau pukul pantatnya, saudara. 我要打他的屁股， Jangan pukul kepalanya, saudara. 不要 Jangan. 打他的头， Pukul bagian yang paling empuk sini, saudara. 最后的地方可以 Ya, 打， karena itu nggak kena jantungnya, nggak kena paru-parunya. 就不 saudara, 会 ya. 影响他的 Oke. 心脏、他的 Nah, 肺。 balik. Oh, mereka balik, saudara. OK，转身， Saya pukul 3 kali, bak, bak, bak. 我又打了3次，哒哒哒， Satu lagi, bak, bak, 又 bak. 再打3次，砰砰砰。 Anak saya bingung, saudara. Ada pukulan, tapi dia nggak sakit 我的 pantatnya. 孩子听了有打的声音，但是为什么他不痛？ Dia nengok ke belakang, saudaraku. 他就转身看， Karena saya lagi pukul 3 kali kaki kanan saya pukul 3 kali kaki kiri saya. 因为我打了我右手3次，也打了我左脚3次。 Dan saat itu saudaraku, saya benar-benar pukul dengan keras, saudaraku, sampai itu agak lecet kulitnya, saudara. 我真的很大力的打，直到我的这个皮肤都伤了。 Langsung anak saya berlutut, papa jangan sakiti, papa jangan sakit 哇 lagi. 我的孩子看了就跪下来求我不要再打了。 Langsung saya suruh duduk, papa mau kasih tahu sebuah pelajaran penting buat kamu. 后来我叫他们坐，我要给你上一个重要的功课。 Kenapa papa mesti pukul pada diri papa sendiri? 为什么我爸爸必须打自己呢？ Yang pertama, 第一， yang namanya pelanggaran aturan mesti selalu ditegakkan dengan konsekuensi. 因为每一次你们犯规的话，必须有这个后果。 Kalau aturan tidak pernah ditegakkan oleh konsekuensi, maka kamu akan mempermainkan aturan. 若是你违反规矩却没有后果的话，你们就会乱来， Kamu akan menjadi anak-anak gampangan. 你们就觉得马马虎虎的孩子。 Yang kedua, 第二， kalau papa pukul kamu, pasti kamu tidak tahan. 若是爸爸真的打你，你一定忍受不了， Dan kamu pasti akan menjerit. 你一定会大喊， Dan kamu pasti berdarah. 你要会流血。 Papa tahu kamu tidak bisa tahan itu. 我知道你忍受不住， Papa berikan kaki papa yang kanan untuk Vivi, kaki kiri buat Yosua. 我把右脚给菲菲，左脚给 Joshua。 Kalian tahu di kaki papa ada apa hari ini? 你知道吗？我的脚有什么？ Di sini ada keadilan papa dan di sini ada kasih papa. 这里有爸爸的公义和爸爸的爱。 Kamu tidak akan sanggup menerima pukulan papa yang menanggungnya. 你忍受不了我的打，但是爸爸能够担当。 Saya nggak berhenti sampai di situ, saudara. 我不在那边停止， Saya ajak dia karena di rumah saya ada kayu salib. Saya ajak anak saya Vivi Yosua, kamu lihat kayu salib. 我就给他看这个家里的十字架。 Kamu tahu di atas kayu salib itu ada apa? 你知道吗？十字架上有什么？ Di situ ada keadilan Allah. Allah yang kudus harus menegakkan keadilannya. 在那边就是有圣洁的上帝，他必须施行这个公义。 Manusia yang berdosa itu harus menerima dan menanggung murka Allah.
犯罪的人必须要承受上帝的怒气， Karena dia adalah Allah yang adil dan Allah yang kudus. 因为他是公义圣洁的上帝。 Tapi Allah tahu bahwa kalau Allah menimpakan murkanya kepada kalian, kalian gak ada yang sanggup. 但是上帝也知道，都是他把这个怒气降在你们身上，没有一个人能够忍受得住。 Allah mengutus anak yang tunggal, firman yang berinkarnasi menjadi manusia, yang menanggung murka Allah di atas kayu salib. 他就差派了他的孩子道成肉身，就是在这个十字架上牺牲。 Kalian tahu di atas kayu salib ada apa? 你知道吗？在十字架有什么？ Dosamu ditanggung oleh Yesus. 就是你们的罪被耶稣担当了。 Kamu yang tadinya bersalah dinyatakan tidak bersalah oleh karena kematian Kristus. 因为耶稣的死使你变成称义了。 Di atas kayu salib juga ada kasih Bapa buat kamu. 在这个十字架也有天父的爱。 Saya tanya kepada mereka, sekarang kamu mengerti apa itu salib? 我问他们，你现在明白吗？十字架的意义？ Ya karena anak saya waktu itu memasuki masa remaja, jadi ya masih belum bisa berpikir secara abstrak, ya itu lebih banyak berpikir secara konkret. 因为他还是少年，他那个抽象的事他是不大明白。 Jadi saya harus menunjukkan contoh yang konkret dari kaki saya, saudara. 所以我要用实际的行动来告诉他们，借着我这个脚。 Jadi kalau saya bilang sama mereka, kalau kamu susah untuk memahami kasih sayang Tuhan di atas kayu salib, lihat kaki Papa. 若你很难了解上帝付出在十字架的爱，你就能够看爸爸的脚。 Kalian boleh panggil ketika anak saya, Yosua, Vivi, dan Stefani, tiga-tiganya. Kalau ditanya tentang Injil, dia akan selalu ingat kaki Papa. 你可以问我这个三个孩子，讲到福音，他就会想到爸爸的脚。 Saudaraku, itu adalah salah satu cara untuk kita bisa memberitakan Injil kepada anak kita. 这个是其中一个方法，我们能够把福音传给孩子们。 Saya tidak mengharuskan Anda melakukan seperti apa yang saya lakukan. 当然，我也不要你们照我做的去做。 Mintalah hikmat dari Tuhan bagaimana Anda bisa menceritakan Injil kepada anak-anakmu. 你求神给你智慧，怎么样把福音讲给孩子 Aduh, 们？ kalau ayah itu aku cerita perusahaannya, bagaimana metodenya, macam-macam strateginya hebat banget. 哇，我爸爸如果讲生意怎么做生意等等方法都哇很本事。 Tapi untuk apa ya kalau anakmu itu nggak mengenal Injil? 但是这一切有什么意义呢？若你的孩子连福音都不懂， GPMRI, Gereja Pemberita Injil. Beritakan Injil kepada anak-anakmu. 劝道堂，请你把福音传给孩子们。 Ya. Oke, inilah yang Setiawan nih kalau khotbah bisa panjang lebar. Oke, baik, saudaraku ya kita terusin. Ya, jadi saudaraku beritakan Injil kepada anak-anakmu. 第一就是把福音传给孩子们。 Nah, yang kedua saudaraku adalah apa yang kita mesti lakukan saudaraku adalah menjadi teladan rohani buat anak-anak kita. 第二呢，我们一定要有这个属灵的榜样。 Mari bersama-sama kita baca kalimat ini, saudara. 1, 2, 3. Ya, ini dari Jonathan Edwards, ya saya lupa tulis dia 他 punya. 的意思就是，与上帝同行的父亲会在孩子心中留下不能磨灭的印记。 Saudara, teladan rohani apa yang kita mesti berikan buat anak-anak kita, saudara? 到底属灵怎么样的榜样我们留给孩子吗？ Cintailah istri Anda yang adalah ibu dari anak-anak Anda. 第一就是你要爱你的妻子，就是孩子们的妈妈。 Aku tahu ketika Paulus mengutip ayat tentang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, itu dikutip oleh Rasul Paulus. 保罗曾经提醒说，一个男子必须离开他的父母，与妻子同意。 Dan kemudian Rasul Paulus mengatakan rahasia ini besar. 后来又说这个奥秘很大， Yang kumaksud adalah hubungan Kristus dengan jemaat. 那就是基督和信徒的关系的意思。 Suami, dengarkan saya baik-baik, ini serius banget. 请周丈夫的好好的听， Saya mesti pelototin kepada semua suami di tempat ini. 我一定要正眼看每一个父亲。 Karena fungsimu adalah menggambarkan Kristus yang mengasihi jemaat, engkau mengasihi istrimu. 因为当你爱你的妻子的时候，就表明好，就像基督爱他的教会。 Sebuah pertanyaan yang paling sederhana yang saya ingin tanyakan kepada saudara, apakah hari ini engkau masih mencintai istrimu? 现在我要问你们，你们是否还爱你们的妻子？ Engkau masih mau berkorban buat istrimu? 你还愿意为他牺牲吗？ Engkau masih mau mendoakan istrimu? 你还要为他祷告吗？
Engkau masih mau ajak makan istrimu. 你还要约她出去吃饭， Engkau masih mau membelai rambut istrimu. 你还要抚摸她的头发， Engkau kasih pijitan buat istrimu. 你按摩你的太太， Masihkah kau mencintai istrimu? 你还爱你的妻子吗？ Saya ingin beritahu pada saudara, anak-anak itu adalah orang yang paling tahu apakah papanya mencintai istrinya atau 我 tidak. 要告诉你们，你们的孩子们最清楚知道是否他爸爸还爱他的妻子。 Saya sudah ribut sama istri saya, kok udah sembunyi-sembunyi, anak kagak tahu. 其实我跟妻子吵架，我们已经常做了，使孩子不知道。 Tapi anak saya tahu loh, saudaraku. 哎，他们知道。 Papa habis ribut sama mama ya. 他会取笑我，哎，爸爸，你跟妈妈吵架 Saya 啦？ tanya, kenapa? 为什么呢？我说 Iya, dari wajah papa kelihatan. 从你的脸色，我们都看得出来。 Apalagi kalau saya lihat mama, mama itu udah kayak pepaya Bangkok. 哇，如果我看妈妈，哎呀，她的脸长到像木瓜。 Anak-anak tahu, saudara. 孩子们很清楚的。 Makanya saudaraku, kalau saya hari ini saudaraku kalau ribut sama istri saya, 所以现在让我跟老婆吵架， saya selalu menyelesaikannya itu di depan anak saya. 我常常在他们的面前来解决。 Saya panggil istri saya, 我叫我的太太来， Yen aku minta maaf ya. 我说妍，我向你道歉。 Aku sebutin 3 hal yang aku lakukan yang membuat hati istriku marah. 我就说出3样是惹她生气的事。 Yang pertama, aku bentak dia. 第一，我反驳她； Yang kedua, aku tidak mau mendengarkan kata-kata dia. 第二，我不听她讲的话； Yang ketiga, aku tinggalin dia sendirian di rumah. 第三，我把她放在家里一个人。 Yen, ini 3 kesalahanku. 我说这是个我做错的3件事， Aku minta maaf ya. 我向你道歉， Maukah kamu maafkan saya? 你要原谅我吗？ Istri itu kalau jawab suku ya. Beda sama pria jawab. 记者的回答跟男人不一样。 Kalau suami suku memaafkan langsung bisa dipeluk, 如 saudara. 果先生道歉，就会快快拥抱老太太。 Istri nggak bisa. 做太太的不能这样做 Dia perlu adjusting. Dia perlu ada semacam adjusting itu apa ya? ，adaptasi。 Adaptasi lah ya dengan perasaannya. Bisa 2 jam, bisa 3 jam, ada yang bisa seminggu, 所 saudara. 以呢，女人会花1-2个小时来适应她的情绪。 Ya, aku maafin kamu. 好吧，我原谅你 Saya tunggu aja aku 1 jam selesai istri saya. Halo Q, nah, udah baik lagi saudara. 啊。等了1个钟头啊，她心软了，又好了。 Nah saat itu saya bilang, yuk nak kita makan-makan karena mama hari ini ngampunin papa. 所以我说，孩子们，我们出去吃，因为今天妈妈原谅爸爸了。 Nah kita makan-makan nak karena papa belajar untuk rendah hati ngakuin kesalahan papa kepada mama. 所以呢，我们今天学了谦卑的诗，爸爸承认爸爸的错。 Itu bagian saya mencintai istri saya saudara. 这就是我对爱太太的一部分。 Nah terus yang kedua saudaraku ya. Yang kedua, teladan rohani yang kedua adalah saudara menjadi teladan pembapan rohani buat anak-anakmu. 那么你要为孩子们留下属灵的榜样。 Menjadi ayah itu masalah kelahiran, tapi menjadi bapak rohani itu masalah pilihan. 身为入生的父亲是与生俱来的，但是要成为属灵的父亲是一个选择。 Anda ngerti maksudnya? 你明白吗？ Mau jadi papa gampang. 要做一个父亲很容易的， Istri mau hamil, langsung lahir. 你使你的太太怀孕就生出孩子了。 Anakmu dari, papa, udah cukup sebutnya, udah 从 panggil 婴 papa. 孩你就会叫你爸爸了， Itu udah otomatis. 就很自然你做了父亲。 Tapi kalau jadi bapak rohani itu pilihanmu. 但是要成为一个属灵的父亲，乃是你的选择。 Maukah engkau menjadi bapak rohani buat anak-anakmu yang menggambarkan citra Allah melalui kesaksian hidupmu buat anak-anakmu? 你是否愿意成为一个对孩子成为属灵的父亲，能够显出上帝的爱？ Allah itu adalah kasih tanpa syarat. 上帝的爱是无条件的。 Satu kali anak saya, suatu yang lagi main piano, dia gagal, suatu. 有一天呢，我的孩子弹琴的时候，他失败了。 Waktu konser,
Dia lari ke belakang, saudara. 因为那个是音乐会，他 Saya kejar dia ke belakang, saudara. 他就跑到后面，我就追上 Saya 去， peluk dia dari belakang. 我从后面把他抱起来。 Dan perkataan yang keluar dari mulut saya apa, saudara? 我所讲的话是什么呢？ Stefani, kamu berharga bukan karena kamu gagal atau berhasil dalam konser piano. 我说 Stephanie， 你是宝贵的，不是因为你会弹琴， Kamu berharga di mata papa karena kamu adalah anak papa. 你在爸爸的心里是非常的宝贵，因为你是我的孩子。 Saya berharap suatu Anda jangan lagi ngomong sama anak-anakmu kayak begini. Kalau kamu nilai 9 anak papa, kalau anak 2 bukan anak papa. Hati-hati, saudara. 不要跟孩子说，你拿到9分就是我的孩子，你拿到2分就不是我的孩子。 Anda lagi sedang menceritakan Allah adalah Allah yang penuh dengan syarat. 那么你就在描写我们的上帝是有条件的。 So aku jadilah seorang ayah yang sekaligus juga sahabat buat anak-anakmu. 你要成为孩子的爸爸，也同时成为他的朋友。 Saya ingin tutup khotbah saya saudara dengan sebuah kisah yang diceritakan oleh Josh McDowell. Ini kisah nyata, saudara. 我要讲一个故事给你们来结束。 Ada 2 ayah 有2个父亲 di，satu kota yang sama di New York di Amerika Serikat, saudara. 同一个城市，就是在纽约。 Yang satu adalah seorang ayah yang sangat berhasil. 一位是非常成功的， Dia punya real estate. 他有这个产业很大 Dia 的产 punya 业， pabrik baja. 他有钢铁工 Dan dia 厂， adalah seorang pemimpin gereja yang sangat dikenal. 他是很出名的教会领袖。 Anda tahu ketika dia meninggal, saudara? 你们知道吗？当他死了以后， Dia punya 3 anak. 3-3-nya nggak ada yang mau datang di dalam acara mengenang kematian ayahnya. 他有3个孩子，但是这3个孩子不愿意参加他爸爸的追思会， Hanya istrinya yang datang, saudara. 只有他的妻子来。 Istrinya menceritakan seperti ini. 他的妻子就这样说 Suami saya adalah orang yang sukses dalam dunia bisnis. 我的丈夫在商业方面很成功， Dia dikenal oleh banyak karyawan-karyawannya. 很多职员认识他。 Suami saya adalah orang yang sukses dalam pelayanan di gereja. 我的丈夫在教会也是非常有名望的， Dia sukses di dalam pelayanannya. 他在侍奉上很有成就， Dikenal oleh banyak jemaat. 信徒们都很认识他， Tapi dia tidak dikenal oleh anak-anakku. 但是孩子们不认识他。 Josh McDowell cerita lagi, ayah yang lain. 另外一个爸爸 Ayah ini meninggal, saudara. 也是去世， Istrinya kasih kata pengantar. 后来呢，他的妻子做了一个悼词： Suami saya kalau mau kaya bisa. 我的先生若要有钱能够， Kalau mau jadi orang terkenal bisa. 要成为一个出名的人也能够。 Tapi saya tahu banget dia itu mencintai saya sedemikian rupa. 但是我真的感受他这样的爱我， Dia berani meninggalkan pekerjaannya demi saya yang sakit dan demi anak-anak. 他愿意放下他的工作来了照顾生病的我和孩子。 Saya kehilangan seorang suami yang mencintai saya. 我失去了一位爱我的丈夫。 Saya belajar bagaimana mengutamakan Tuhan dari suami saya. 我从我的丧父的身上能够看到这个上帝。 2 orang anak ngomong, saudara, hal yang 2 sama. 个孩子也同样讲同 Cuma 样的话。 ditekankan hal yang lain. 他强调了另外一件事， Mereka sepakat ngomong begini. 他们同意这样说： Kami kehilangan seorang ayah. 我们失去了一位父亲， Tapi lebih dari itu, kami kehilangan seorang sahabat di 但是 rumah. 我们更失去了一位朋友。 Ayah saya adalah seseorang yang tidak pelit dalam soal waktu untuk ngobrol sama anak. 我的爸爸常常花出时间跟我们谈话， Papa saya selalu menyediakan waktu untuk anak-anak. 他为孩子抽出时间。 Papa saya adalah orang-orang yang mengantar kami berdua selalu pergi ke gereja. 我爸爸常常带我们送我们到教会， Papa kami selalu berdoa untuk kami berdua. 我的爸爸常常为我们2个祷告。 Kami kehilangan seorang ayah, tapi lebih dari itu kami kehilangan seorang sahabat. 我们失去了一个父亲，更是失去了一位好朋友。 Hari ini saya ingin tanya kepada para ayah di tempat ini. 今天我要问你们，做父亲的， Menjadi papa itu masalah kelahiran. 能够成为入生的父亲是生俱来的， Menjadi ayah itu, menjadi bapak rohani itu masalah pilihan. 成为一个属灵的父亲乃是你的选择。 Pilihlah untuk menjadi bapak rohani anak-anakmu, engkau bapai mereka.
你要成为你孩子们属灵的爸爸。 Sebelum orang-orang dunia membapai anak-anakmu. 世界毁坏了你，世界还没有毁坏你的孩子之前， Tuhan berkati Anda. Mari kita berdoa. 上帝祝福你们。 Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. 主，我们感谢你的话， Roh Kudus meteraikan itu di hati, pikiran, dan bahkan hidup kami. 愿圣灵能够把这些话印记在我们的心中。 Bagi kami para ayah yang gagal, 我们已经失败的爸爸， kami percaya Tuhan Kau tidak pernah gagal mencintai kami. 但是主啊，我们相信你从来不会失败的爱我们。 Rencana tentang keselamatanmu juga tidak akan pernah gagal untuk anak-anak kami. 你的救赎这个计划也在我们的孩子身上从不失败。 Kiranya Kau tolong kami para ayah 求你帮助我们做爸爸的， untuk bisa menjadi bapak rohani buat anak-anak. 能够成为孩子们的属灵的爸爸。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Kita mau naikkan satu pujian iman umatnya yang hidup. Iman umatmu yang hidup, walau pedang mengancamnya, bila ku ingat mereka, hati senang dan giranglah. Iman umatmu kuduslah, sampai akhir ku setia. Iman umatmu yang teguh, mengalahkan godaan dunia, dan kebenaran firman-Mu membebaskan umat semua. Iman umatmu kuduslah, sampai akhir ku setia. Kita naikkan pujian ini ayat yang ketiga, iman umatmu yang tulus. Iman umatmu yang tulus, mengasihi musuh satu, perbuatan dan tuturnya menyatakan kasih Tuhan. Iman umatmu kuduslah, sampai akhir ku setia. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli, setelah itu akan berdoa syafaat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami secara khusus para ayah. Betapa tanggung jawab kami sangat besar. Kami harus mewariskan iman dan menjadi teladan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setelah kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat Tuhan ini untuk mewarisi iman
dan menjadi teladan di dalam keluarga kami. Kami rindu agar anak-anak kami rindu agar setiap keturunan yang Tuhan sudah berikan itu memiliki iman yang kokoh. Sekalipun mereka pintar, sekalipun mereka punya etika yang sangat tinggi, tetapi tanpa iman, semuanya itu adalah sia-sia. Tanpa keteladanan seorang ayah, semua yang mereka miliki itu akan sia-sia. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat menjadi seorang ayah. Kami juga bersyukur buat seorang istri, seorang ibu, yang sebagai pendamping ayah. Biarlah Engkau juga memampukan para ibu, para istri, untuk bersama-sama dengan suami, dengan ayah, menjadi pasangan yang sehati untuk membawa anak-anak untuk memiliki iman di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Ada banyak ayah di Indonesia ini. Ada banyak ayah, ada banyak pria yang hidup, yang Tuhan percayakan di negara ini. Mereka ada di pemerintahan, mereka ada di gereja, mereka ada di perusahaan, mereka ada di kampus, ada di sekolah. Tuhan, biarlah kehadiran para ayah dengan apa yang mereka miliki dapat tetap menjadi teladan bagi anak-anaknya. Secara khusus adalah anak-anak Tuhan. Ayah-ayah yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa terus buat GPMRI. Kami menyerahkan biarlah di hari ayah ini. Sekali lagi mengingatkan para ayah untuk menjadi seorang ayah yang menjadi teladan, yang mewariskan iman kepada anak-anak. Kami berdoa biarlah dimanapun mereka berada, baik itu di kota maupun di desa, setiap jemaat GPMRI, mereka boleh menjadi garam dan terang. Mereka boleh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Mereka boleh, kehadirannya boleh menjadi keindahan, menjadi sesuatu yang membawa keindahan di tengah-tengah tempat di mana mereka berada. Bapak, kami berdoa buat anak-anak sekolah, mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk kuliah, untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga untuk naik kelas. Biarlah Tuhan bersyukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah menyertai mereka. Setahun mereka belajar dan telah mengakhiri dengan kenaikan, dengan perpindahan sekolah. Biarlah di dalam perpindahan ini kami berdoa agar Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan. Kami tahu bahwa membutuhkan biaya untuk pindah sekolah dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi. Kami mohon kiranya Allah yang menyediakan kebutuhan ini, sehingga anak-anak boleh sekolah dengan baik, mereka boleh meneruskan di dalam pendidikannya, menjadi orang yang berilmu, tapi juga dengan ilmu itu mereka punya hati yang beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan anak-anak muda, para pemudi-pemuda yang sedang mencari pekerjaan. Bapak, di tengah-tengah negara kami Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi, kami berdoa kiranya Tuhan terus buka jalan agar para pemuda-pemudi yang ada di gereja kami, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan menyediakan bagi mereka. Yang sedang mau mengembangkan usaha mereka, Tuhan juga pimpin. Memberikan hikmat bijaksana agar apa yang mereka mau lakukan, semuanya boleh berjalan di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Yang sedang mencari teman hidup, pasangan hidup, Bapak, kami percaya Engkau telah menyediakan bagi mereka dan Engkau akan menyediakan yang terbaik bagi setiap anak-anak muda yang ada di gereja kami. Makasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi setiap kami yang hadir. Kami menyerahkan pergumulan, kesehatan kami, ekonomi kami, bahkan juga relasi kami dengan semua anggota keluarga di rumah kami maupun juga di gereja. Kiranya Tuhan yang dipermuliakan, kiranya Tuhan yang campur tangan, kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami semua. Terima kasih Bapak, inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu bersyukur kalau Tuhan itu Allah yang selalu memelihara setiap kehidupan kita. Dari hari demi hari, musim demi musim, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Dan sebagai wujud ucapan syukur kita, saat ini kita akan memberikan persembahan. Jadi silakan Bapak Ibu boleh mempersiapkan, bisa menggunakan kris atau bisa juga diberikan secara tunai. Nanti akan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Ayat yang kedua, pria yang menyanyikan. Bersama-sama katakan, ku berharap. Sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian sekali. Yang wanita katakan, walau ku ada di lubang singa. Walau ku ada di lubang singa, di medan laga atau penjara, lewat air maupun api, sama-sama aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar nyata ingkar, Bapa surgawi memelihara. Bersama-sama walaupun jalan, walaupun jalanku jadi gelap, namun gembalaku tak terlelap. Dalam kelam Dia tuntunku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, Dia tak ingkar, Bapa surgawi memelihara.
Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur pagi ini kami kembali berhimpun bersama, datang ke rumah-Mu untuk beribadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar dapat dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Khususnya pada hari ini kami merayakan Father's Day. Tuhan, kiranya kami sebagai ayah bisa menjadi ayah yang berkenan di hadapan-Mu dan menjadi teladan iman di tengah-tengah keluarga kami. Pagi ini dengan hati penuh syukur kami datang membawa persembahan ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan dan memberkatinya. Demikianlah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Ada beberapa warta yang saya akan sampaikan, namun sebelumnya kita akan menyambut beberapa saudara-saudara yang baru datang lagi atau yang baru pertama kali beribadah di gereja kita. Yang pertama adalah kita akan menyambut putri dari Penatua David, yaitu Anete, dan suaminya Edmund, dan juga anak-anaknya Aaron dan Michelle. Ya. Dan juga Pet. Pet itu adalah Ibu Pet ini adalah adik dari almarhum Ibu Doli Lukman. Mereka datang dari Amerika dan hari ini bersama-sama dengan kita. Anete dan kedua anak sedang di sekolah minggu, jadi tidak bisa bersama-sama dengan kita. Kami menyambut dengan sukacita kedatangan Edmund maupun juga Ibu Pet di tengah-tengah kita. Lalu yang kedua adalah Ibu Vera, kembaran dari Vira. Ada? Ya, silakan Ibu Vera, Saudara Vera. Selamat datang di GPMRI. Tuhan Yesus memberkati. Di gereja kita ibadahnya 2 kali, jam 7 pagi dan jam setengah 10. Yang setengah 10 khotbahnya diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Lalu yang ketiga, ini kelihatannya nih orang yang sudah lama nih. Ya, ini Bapak Sugiharto, kalau nggak salah Hotario. Silakan berdiri. Ya. Selamat datang Pak Sugiharto, juga saudari Deni. Deni ada? Selamat datang Ibu Deni. Dan saudari Lina. Di belakang sana. Selamat datang kepada saudara-saudara sekalian. Sekali lagi di gereja kita ibadahnya 2 kali, jam 7 pagi dan jam setengah 10 pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Warta yang pertama adalah kita mau mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hengki Setiawan. Selamat, terima kasih.
Ya, yang sudah melayani kita dari KU1 maupun KU2. Kiranya Tuhan memberkati keluarga maupun pribadi maupun juga pelayanannya. Ya. Lalu yang kedua, berita pernikahan. Saudara-saudara, tanggal 5 Juli itu di gereja kita akan diadakan pemberkatan nikah antara Saudara Louis Syahada dan Saudari Ruth Angelica. Ya, bagi saudara-saudara yang ingin memberikan sanggahan, harap menyampaikannya secara tertulis, ya, dengan identitas yang jelas dan ditandatangani. Jadi jangan surat kaleng ya, tapi jelas. Kemudian surat itu diserahkan kepada sekretaris majelis yaitu Guru Injil Roslani ya. Paling lambat tanggal 26 Juni surat sanggahan itu diserahkan kepada Guru Injil Roslani. Nah, saudara, yang ketiga, pada bulan Agustus gereja kita adalah bulan keluarga. Nah, salah satu acaranya adalah mengadakan marriage enrichment, yaitu dalam terjemahan Indonesia itu memperkaya pernikahan. Saudara-saudara, acara ini diadakan pada tanggal 16 dan 17 Agustus. Jadi bagi Bapak Ibu ada beberapa syarat untuk mengikutinya. Yang pertama adalah khusus bagi pasangan yang sudah menikah 5 tahun ke atas. Bagi yang sudah menikah 30 tahun, 40 tahun boleh ikut. Ya, tapi syaratnya 5 tahun ke atas. Ya, kemudian tidak sedang dalam masalah besar. Misalnya ya ada persiapan bercerai misalnya. Karena di situ bukan untuk memperbaiki, bukan. Ya, tapi untuk memperkaya. Ya, lalu yang kedua, tidak sedang terlibat dalam masalah-masalah hukum. Narkoba ya atau kriminalitas ya dan sebagainya. Yang ketiga yaitu juga KDRT misalnya. Nah, ini tidak boleh ikut di dalam ME ini. Nah, ada biaya saudara. Biayanya kontribusi per pasangan itu adalah 1,9 juta. Ya, lokasinya diadakan di Rumah Sahabat Keluarga atau RSK yang di daerah Cibinong, Jawa Barat. Nah, pendaftaran sampai tanggal 4 Agustus. Nah, dapat didaftarkan kepada saya atau kepada istri saya, Guru Injil Matilda. Ya, jadi sampai tanggal 4 pendaftaran masih akan ditutup. Nah, yang terakhir adalah minggu depan kita akan kembali beribadah dengan tema Israel sebagai umat Allah. Ya, pembicaranya adalah Guru Injil Hendrawan dengan 2 pertanyaan refleksi. Yang pertama adalah apa hubungan antara umat Allah, bangsa Israel dan gereja. Lalu yang kedua, apakah negara Israel yang sekarang ini itu punya janji berkat yang sama dengan yang dijanjikan kepada bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk datang beribadah pada minggu depan. Demikianlah warta kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan untuk doa teduh.